Alhamdulillah. Okey, sini bawa 9 orang. Sana boleh dah, dah cukup Okey. Mula zikir munajat kita seperti biasa dengan istighfar, Fatihah dan seterusnya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله
محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي
يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala diri. Ya Nur ya Hadi ya Haq 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 Ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik, yang maha pemberi cahaya, yang maha memberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadapmu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abdimu yang sejati. Ya Alimu ya Hakimu ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaatinya. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu ya Karimu ya Ahadu ya Samad, Ya Hayyu ya Muhyi, Ya Qayyumu ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna,
يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا ilaha illa anta rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, sucikan lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju, fala takilna ila anfusina tarfata ain,
وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Karena itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa wasiq Allahumma rabitataha wa adim huddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka, Ya Allah, eratkanlah Ya Allah akan ikatan-Mu. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai pemeras syuhada dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restui dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami dan menangkanlah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami.
Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, ya Allah. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Mari kita berhenti semua soalan. Allah. Yuk, tolong hapuskan ni. Kat mana tu? Dah kecil ni nak. Kerana disimpulkan dari ayat kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين syukur Alhamdulillah. Benda-benda hari ni benda-benda banyak balik, tinggal orang 5 orang. Kat sana ramai kot. Ini habis lah, saya dah balik. Balik pada hal. Oh, nak balik semua lah. Saya tak balik. Semua dua ni tak tidak mengikut ada hal. Benda balik mana? Benda balik mana? Saya balik Putrajaya. Oh. Okeylah. Okey, kita pun rasanya hari ini kita nak habislah. Kita punya pengajian tentang surah ayatul kursi. Kita sampai kepada kesimpulan kan. Surat 71. Kesimpulan. Bila sampai kesimpulan, maknanya kita harus ingatlah apa yang kita dengar belajar sebelum ni. Apa yang kita boleh dapat daripada kita baca ayat kursi ni. Adakah baca saja? Ada apa-apa yang terlekat di hati kecil kita tentang apa ni, penghayatan tadabbur, maknanya tu ada tak terlekat dalam kan? Maknanya yang mana apabila kita terlekat ataupun kita kata ada apa ni, memberi kesan kepada hati kita, tu maksudnya kita betul lah, maknanya kita dah dapat untuk tadabbur ayat ini dengan sebaik-baiknya. Macam mana pun saya akan tanyalah apa yang dah belajar ni. Kita ayat kursi ni memanglah ayatul kursi, dia adalah ayat yang ke-255. Satu ayat dah ni. Ayat kursi ni satu ayat aja. Hari itu kita bahagikan untuk kita mudah faham. Kita bahagikan kepada 5 bahagian. Cuba kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahagiannya pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pertama. Kedua, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Okey, ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kelima,
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Okay, keenam. Yang ketujuh, wasi'a kursiyyuhus samawati wal wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Okey. Itu memang kita boleh baca, kita boleh baca, kita dah boleh hafal. Kemudian dari segi maknanya, patutnya boleh kata yang tu lah yang terlekat sikit kot. Tak apa. Kita usaha juga. Kita usaha untuk kita tahu apa yang makna sekurang maknanya kan. Ya. Ya. Dia datang nanya tu tak apa pesan. Lagi baiklah menangis. Benda menangis pasal apa? Benda rasa macam mana nak tanya? Rasa macam tu kan? Rasa sedih lah. Saya tak dapat nak apa ni? Nak mengetahui makna dia ataupun tadabbur dia. Sebab benda kata rasa ni lah, rasa sedih lah sebab tak buat benda tu daripada kecil. Kalau dipelajari daripada muda, daripada kecil lagi, mungkin benda ni boleh lekat dalam hati kita kan, kita hafal dalam hati. Tak apa, kita slow-slow. Sebab kita ingat apa? Kita ingat pertama di antara kelebihan ayat kursi ini, kelebihan dia apa dia? Apa dia kelebihan? Pada masa kita mula-mula dulu kita bicara tentang ayat kursi ini, ada beberapa hadis, yang Nabi sebut tentang kelebihan ayatul kursi. Pertama daripada cerita yang panjang lebar. Cerita yang panjang lebar mengenai apa? Cuba ingat balik. Ini kita nak buat kesimpulan ni. Cerita yang panjang lebar daripada ayat kursi ni apa dia? Cerita apa? Cerita mengenai itulah. Yang kata Sayyidina Ali kan? Sayyidina Ali. Syaitan tu. Cerita Sayyidina Ali kan? Sayyidina Ali kan? Yang dia di apa ni? Didatangi syaitan. Dia diwakilkan kepada dia supaya menjaga harta zakat kan? Zakat. Kan? Kemudian apalah dia terimalah. Sayyidina Ali kata. Ingat tak Sayyidina Ali kata saya Umar kan? Sayyidina Umar. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Bukan Ali. Abu Hurairah kan? Abu Hurairah. Lepas tu barulah dia mengadu kepada khalifah. Masa di bawah penjagaan Abu Hurairah itulah, malam-malam ada orang duk mai curi harta tu. Kita ringkaskan. Mai curi harta tu. Dia pun pergi bila dia jumpa orang tu, bila dia pegang orang tu merayu-rayu. Itu aku ni anak ramai lah, apa perlu pada ni harta ni. Dilepaskan dia. Dilepaskan. Malah esok mai pula. Macam itulah juga. Tangkap. Dia cakap macam tu juga. Sampai 3 malam. Okay, sampai 3 malam. Malam yang akhir tu, apa berlaku? Tangkap yang dan sebut dalam ni, wa haza akhiru salasa marrat. Akhir 3 kali dah. Annaka taz'amu annaka la ta'ud summa ta'ud. Kamu duk kata kamu tak kuat dah, tapi kamu duk mari juga, kamu kembali juga. Kemudian
orang yang kena tangkap tu dia kata apa? Faqala u'allimuka, aku akan ajar kepadamu. Tak apa, aku akan ajar kepadamu kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Beberapa kalimat yang Allah akan memberi manfaat kepada kamu. Kemudian Abu Hurairah kata, qultu wa ma hiya, apa dia? Qala, ni iza awaita ila firashi, kata orang tu, kata orang yang kena tangkap tu, 3 malam tu kena tangkap, malam yang akhir ni dia kata begitu. Dia bagi pula macam mengajarlah, aku nak ajar kepadamu beberapa kalimah yang beri manfaat kepadamu. Dia kata apabila iza awaita ila firashi, apabila kamu nak tidur, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi. Itulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tahtimal ayat, sehingga habis ayat. Sehingga habis ayat tu, makna habis ayat tu lah wa huwal aliyyul azim. Okey. Kemudian fa innaka la yazalu alaika minallah hafizan. Kalau kamu baca, dia kata ayat tu, kamu akan sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah. Fa innaka la yazala alaika minallahi hafizun. Kamu akan mendapat pemeliharaan daripada Allah. Dan lagi satu, kamu akan dapat apa? Wala yaqrabuka syaitanun, dan syaitan tak akan hampir kepadamu sehinggalah hatta tusbiha, sehingga subuh. Rupa-rupanya yang mengajar ni siapa? Syaitan tu sendiri yang mengajar kepada Abu Hurairah. Mengajar tu. Nak kamu baca ayat kursi, apa yang kamu dapat? Mana kamu akan dapat perlindungan daripada Allah dan kamu akan dihindarkan daripada syaitan sampailah waktu pagi. Bila kita lihat macam tu, ini adalah satu apa ni, macam kita kata sunnah lah, yang diajar oleh Rasulullah supaya kita membaca ayat kursi ini sebelum tidur, supaya menjadi pelindung kepada kita daripada syaitan. Kita buat, kita lazimkan. Kadang-kadang tu kan kita kalau bocor-bocor sikit lupa. Kalau mengantuk sangat kan dah lupa dah, tak baca dah. Makna dia. Benda kena fokus tentang makna dia. Kalau dah benda ingat macam tu, benda fokus tentang makna dia. Bila benda fokus, makna dia lagi akan datang benda bukan menangis pasal tak boleh faham. Menangis pasal faham sangat tentang ayat kursi tu. Faham sangat-sangat. Kan? Itu yang kita nak. Okey. Itu di antara apa yang disebutkan tentang kelebihan. Di antaranya kelebihannya apa lagi? Di antaranya kelebihannya apa ni? Apabila ditanya kepada Abu Zar. Tanyakan kepada Abu Zar. Ya Abu Zar. Ya Abu Zar, ta'awaz billah min syarri syayatinil insi wal jin. Naklah kamu apa ni? Kamu minta jauh pada Allah daripada kejahatan syaitan, sama ada manusia atau jin. Kemudian Abu Zar kata, Ya Rasulullah, aulil insi syayatin, adakah manusia juga syaitan, syayatin? Qala na'am, Rasulullah kata ya. Kemudian akhirnya dialog di antara di antara Abu Zar dengan Rasulullah ni sampai akhir kepada ditanya kepada dia, Ya Rasulullah, ni akhir hadis tu, Ya Rasulullah, ayyuma unzila alaika a'zam. Ya Rasulullah, ayat apakah yang diturunkan kepada kamu? Satu ayat yang paling agung. Iaitulah Rasulullah kata qala ayatul kursi, iaitulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu di antaranya juga. Dan
Di antara kelebihan ayat kursi juga, iaitulah maknanya setiap huruf, saya baru dapat tadi daripada sebuah kitab tafsir, setiap ayat kursi, setiap huruf dalam ayat kursi kita akan dapat 1000 kebaikan. Satu huruf yang kita selalu dengar, satu huruf Allah bagi 10 kan. Tapi ini setiap satu huruf diberikan 1000 kebaikan dan 1000 rahmat. 1000 kebaikan dan 1000 rahmat. Ini pun saya baru dapat tadi ya. Nah, itulah di antara kelebihan ayat kursi. Yang mana kita ya, Ibu kena ambil tahu tentang makna dia. Saya rasa Ibu tak payah susah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dah tahu la ilaha illallah tu apa? Al hayyul qayyum, mungkin yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala nam, Allah tidak tidur. Allah tidak mengantuk. Sinatun wala nam. Ayat yang tu ambil dua. Allah tak ngantuk, tak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah ni apa yang ada di langit, di bumi dan di antara keduanya. Allah yang punya. Tak ada siapa lain yang punya. Man zallazi yashfa'u. Kita jumpa kataan yashfa'. Kita ambillah pegang kat situ. Mana tak ada siapa yang boleh beri syafaat melainkan Allah. Kita ingat nah. Tak boleh siapa memberi syafaat melainkan Allah. Maknanya kita hanya mohon kepada Allah. Kalau kita mohon kepada orang yang boleh beri syafaat pun, kalau Allah tak izin, Allah kata illa bi izni, melainkan dengan izinnya. Kalau Allah tak izin, tak dapat. Yang tu yang kita nak teriak tu, yang kita nak menangis tu, kita itu nak minta banyak syafaat daripada amalan-amalan yang kita buat. Apa di antara syafaat yang boleh kita dapat daripada amalan kita? Doa selepas azan. Kan kita tengok ada hadis Rasulullah kata, siapa yang baca doa untuk aku dapat apa tu, yang kita baca dalam azan dan iqamah tu, doa dalam azan dan iqamah tu yang akhir tu, wada Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah. Kan kita minta doa supaya Allah berikan wasilah dan fadilah, kelebihan kepada Nabi kita. Siapa yang doa tu, Rasulullah kata dia akan mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Sebab dia doa untuk aku. Dia doa untuk aku dapat tempat yang istimewa itu, al-wasilah. Kita kena ingat tu lah. Makna ada kaitannya, ada apa ni, amalan kita ni dengan setiap apa yang kita buat. Ada kaitannya dengan kita baca ayatul kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luas kursi Allah. Kursi Allah. Nah, kursi itu adalah suatu makhluk Allah yang kurang besar daripada arash. Arash besar lagi. Kursi kurang sikit. Maknanya makhluk Allah. Dan ada ulama mentafsirkan kursi itu sebagai ilmu Allah. Ilmu. Luasnya ilmu Allah. Yang meliputi seluruh samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Kita ambil perkataan ya'udu tu yang kita tak tahu tu. Allah tidak keberatan baginya untuk menjaga. Untuk tak letih. Allah tak letih. Allah tak penat untuk menjaga kedua-duanya. Kedua-duanya apa? Langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah maha tinggi, maha agung. Wa huwal aliyyul azim. Itu makna. Jadi benda kena ambil perkataan yang bulatkan, perkataan yang mungkin kita tak payah sangat nak dengar, nak ingat makna dia tu. Pegang kat situ. Okey. Okey, kita pergi kepada muka surat 71. Muka surat 71. Itu bahasa Arab. Tak ada, dua-dua orang tak ada. Kondom tak ada. Tak ada. Itulah memang tak ada dekat.
Ha. Minta tolong tengoklah, kalau tak tengok kat buku nanti tolong tengok, pinjam saya kena tak baliklah. Ha? Tolong ambil ya. Tolong ambil Sat. So benda tak ada buku tu nanti macam mana? Buku ni. Tak ada. Okey ya. Takut tak ada habis ni. Muka surat 71 ah. Buka siap-siap kat dia. Muka surat 71, perkara-perkara yang dimanfaat, disimpulkan, yang bermanfaat, yang disimpulkan dari ayat kursi. Ini pun saya banyak sebutlah. Banyak kali sebutlah ni. Yang pertama, tiap-tiap kali ada kelas ni saya sebut ni ayat kursi ni apa ni? Asmaul Husna ni. Pertama, mengesahkan 5 Asmaul Husna, iaitu apa? Allah. Mula-mula kita sebut tu Allah, la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Itu satu. Mengesahkan 5 Asmaul Husna, iaitu pertama Allah. Kedua, la ilaha illallah al-hayyu. 3 aja lah. Ambillah 2 dulu ke? Mana yang kongsi? Semua tak ada ah? Sampai pakat duduk. Share. Benda dah dapat. Muka surat 71 benda. Muka surat 71 tajuk besar dia, perkara-perkara yang bermanfaat, disimpulkan dari ayat kursi. Itu ada. Nampak macam ada situ. Okey, yang pertama, mengesahkan 5 Asmaul Husna. Kalau kita nak ingat, kita buat soalan lah untuk dia. Mana dia Asmaul Husna yang ada disebut di dalam ayat kursi? Ada 5 kita kata. Ada 5. Pertama, Allah. Kedua, Al-Hayyu. Ketiga, Al-Qayyum. Keempat, yang bawah sekali itu, Al-Aliyyu. Yang kelima, Al-Azim. Yang mana saya telah menceritakan juga tentang satu makna dia, Allah lah. Kedua, Al-Hayyu yang maha hidup, kan? Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, yang maha menguruskan makhluk. Itu Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, sentiasa menguruskan makhluk. Al-Aliyyu yang maha tinggi. Al-Azim yang maha agung. Ya. Kemudian saya ada sebut hari itu. Apabila kita sebut Allah, apa yang kita kena ingat? Apabila kita sebut Al-Hayyu, apa yang kita kena ingat? Iaitulah apa sifat yang kita boleh mengambil contoh untuk diri kita, mencerminkan diri kita daripada Asmaul Husna Allah itu. Al-Hayyu yang maha hidup. Kalau makna itu Allah yang maha hidup, Allah tak mati, Allah maha hidup. Makna kita ni hamba, makhluk dia mati. Al-Qayyum yang berdiri sendiri, kita tak berdiri sendiri. Kita perlu kepada Allah. Kita perlu kepada Allah. Pada tengah-tengah. Sebab kita tak boleh fokus lah kalau kita tak
ada tempat yang kita duk tengok kan. Okey, Al-Hayyu, betul, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, makna dia Allah berdiri sendiri. Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azim, yang maha agung. Okey. Sepintas lalu. Saya kata bila kita sebut Allah, apa yang kita kena ingat dalam hati kita? Berapa kali dah saya sebut? 3-4 kali dah saya sebut. Itu kita kena ingat bahasanya Allah itu ada, Allah itu wujud. Allah wujud. Allah akan menghisap kita di akhirat nanti. Allah akan hisap, Allah akan kira amalan kita. Di akhirat nanti Allah akan nilai. Tak rasa takut kan bila sebut kata Allah ada, Allah tu ada, jaga. Allah akan menghisap, menilai segala amalan kita yang kita lakukan di dunia ini. Apabila kita tiba di akhirat. Di dunia kita duduk sebentar sahaja, singgah sahaja. Mana kita perlulah melakukan amalan-amalan yang baik-baik, amalan yang boleh membawa kita ke akhirat, yang diterima oleh Allah. Tentulah amal bukan setakat amal, tapi yang penting adalah dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas lillahi ta'ala. Sebab itu apa pun kita buat amalan, contohnya kita semayang ke, usalli fardal zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Bukan kerana orang, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan keikhlasan kita. Tulus ikhlas kepada Allah, hanya kepada Allah, bukan kerana orang, bukan kerana takut kepada orang, bukan kerana takut orang kata kita malas, bukan kerana supaya orang kata kita rajin, tidak, lillahi ta'ala. Allah, bila sebut Al-Hayyu, bila sebut Al-Hayyu, Allah maha hidup. Bila kita sebut Allah maha hidup, apa yang perlu kita ingat untuk diri kita? Apakah yang kita boleh ambil faedah daripada perkataan Al-Hayyu, Allah yang maha hidup? Allah tidak mati. Allah maha hidup. Hidup dengan sempurna. Itu kita kena ingat apa? Kita kena berusaha menghidupkan hati dan fikiran. Berusaha menghidupkan hati dan fikiran kita agar tidak mati. Dalam arti kata, hendaklah hidup kita ini berfungsi, mana fikiran kita ini berfungsi untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut Al-Hayyu, itu kita berusaha menghidupkan hati dan fikiran. Berusaha menghidupkan hati dan fikiran. Bagaimana kita nak hidupkan hati dan fikiran? Ialah dengan amalan-amalan kita lah. Jangan kita duduk berangan-angan saja. Tak buat amalan apa, duduk angan-angan. Tak buat amalan. Mana nak dapat? Mana kita usaha menghidupkan hati dan fikiran agar tidak mati, supaya hati dan fikiran kita ini berfungsi untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT. Itu apabila kita pergi kepada perkataan Al-Hayy. Apabila kita pergi kepada Al-Qayyum, kita tahu makna dia apa? Makna dia ialah berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Allah mentarbihkan, melakukan tugas-tugasnya. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kita ni, Allah tidak bergantung kepada sesiapa. Kita bergantung. Kalau kita menyebut Al-Qayyum, apa cerminan yang kita boleh dapat untuk diri kita daripada Asma'ul Husna ini? Iaitulah kita berusaha untuk mengetahui. Usaha nak tahu
berusaha menghayati kekuasaan Allah. Macam benda tadi, usaha nak tahu. Kena ada usaha tu, usaha nak tahu. Tapi apa yang ada pada kita sekarang ni, tak usaha untuk tahu. Tak usaha, dah lama ada hidup ni. Tak usaha untuk tahu sesuatu. Kadang-kadang kita muskil sesuatu benda, kita biar aja benda tu. Tak nak tanya kan, tak nak belajar, tak nak tanya. Tapi ini bila kata Al-Qayyum tadi, hendaklah kita berusaha mengetahui dan menghayati kekuasaan Allah atas diri kita dan seluruh alam ini. Itu yang kita dapat, sifat yang kita dapat daripada apabila kita menyebut sifat Allah Al-Qayyum, asma Allah Al-Qayyum ni, itu yang kita nak sebagai sifat bagi diri kita manusia ni. Kalau Allah itu maha berdiri sendiri, yang mana yang makhluk yang lain bergantung kepada dia, maka kita hendaklah munculkan sifat berusaha mengetahui dan menghayati kekuasaan Allah atas diri kita ni, atas diri kita sendiri. Kita menghayati kekuasaan Allah atas diri kita dan atas makhluk-makhluk yang lain, atas alam ini. Iaitu Al-Qayyum. Kemudian Al-Ali. Al-Ali, Allah maha tinggi. Al-Ali, Allah maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Huwal Aliyyul Azim. Allah maha tinggi. Okey, itu sifat Allah. Maka apakah yang kita boleh ambil daripada sifat ini untuk diri kita? Itulah, kita ni, bila Allah yang maha tinggi, maka kita ni hendaklah rendahkan hati dan tidak meninggikan diri. Allah maha tinggi, jadi apa sebab yang kita boleh ambil, kita hendaklah rendahkan diri kita, tidak meninggi diri. Itu sifat yang kita boleh ambil daripada Al-Ali. Kemudian bila Al-Azim, Al-Azim yang maha agung, Al-Azim, apa yang kita boleh ambil untuk sifat diri kita daripada Asmaul Husna ini, iaitulah maknanya kita hendaklah bersikap mengagungkan tanda-tanda dan kebesaran Allah, di mana Allah telah meminta kita untuk memerhatikan tanda-tanda kekuasaannya menerusi firman Allah. Zalika wa may yu'azzim, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagung-agungkan ayat-ayat Allah, sesungguhnya itu pantulan daripada ketakwaan hatinya. Bila kita sebut Al-Azim tu, makna kita ingatlah bahawasanya Allah mengarahkan supaya kita mengagungkan tanda-tanda dan kebesaran Allah. Mengagungkan tanda-tanda dan kebesaran Allah. Jadi itulah dia lima Asmaul Husna yang kita tahu maknanya. Allah ya Allah, dan Allah yang maha hidup, yang tidak mati, Allah yang maha berdiri sendiri, menguruskan makhluknya, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Dan kita ingat juga, di samping sifat-sifat Allah itu, apa dia cerminan untuk diri kita yang kita boleh dapat daripada Asmaul Husna yang disebutkan tadi 5. Boleh? Boleh faham? InsyaAllah. Sebab kita nak pergi lagi ni. Okay. Kedua, mengesahkan bahawa tiada siapa selain Allah yang berhak disembah. Bila kita pergi kepada ayat
Allahu tadi ya. Kita keluarkan lagi empat lagi asmaul husna, iaitulah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Campur dengan Allah jadi 5. Kemudian kedua, mengesahkan bahawa sesiapa selain daripada Allah, tiada sesiapa selain Allah yang berhak disembah. Sebab kita mulakan dengan apa? Allahu la ilaha, tidak ada pun siapa-siapa. Mana? Bahawa tiada sesiapa selain Allah, la ilaha, melainkan Allah yang berhak disembah. La ilaha illallah. Tidak ada siapa yang berhak disembah illa huwa, melainkan dia Allah lah. Inilah yang disebut al-uluhiyyah. Al-uluhiyyah. Uluhiyyah. Ini Allah lah. Mana sembahan. Tak ada siapa yang layak disembah. Ilah tu mana tak ada siapa yang berhak disembah. Sembahan. Ilah tu mana sembahan. Melainkan illa huwa. Uluhiyyah. Kita pernah dengarkan sifat uluhiyyah. Uluhiyyah. Ini uluhiyyah. Dia ambil daripada perkataan ilah. La ilaha. Maka jadilah uluhiyyah. Hanya dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Uluhiyah tu. Dialah, ini Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, diibadah, atau hanya dialah yang sebenar-benar layak diibadahi. Yang berhak diibadahi dan yang layak untuk diibadahi iaitulah huwa, iaitu Allah. La ilaha illallah. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan melainkan Allah. Huwa tu makna dia Allah lah maksudnya. Ketiga, menyangkal dakwaan orang-orang kafir yang menyembah Tuhan-Tuhan lain selain pada Allah. Ayat ini. La ilaha illa huwa ini sebagai nak menyangkal dakwaan orang-orang kafir. Orang kafir mendakwa siapa Tuhan dia? Batu-batu, berhala. Kadang-kadang buah tamat pun dia buat macam bentuk apa-apa, dia sembah buah tamat. Dia buat sendiri, dia sembah. Maknanya nak menyangkal dakwaan orang-orang kafir. Menyangkal dakwaan mereka. Orang kafir ketika Rasulullah diutuskan itu sebagai Rasul, mereka menyembah apa? Menyembah berhala, menyembah. Kita tahu sebelum Nabi diutuskan sebagai berapa ada berhala di keliling Kaabah, berapa biji berhala ada di keliling Kaabah. Kan? 360. Ingat tahun. 360. Berhala ada 360. Berhala. Sembah apa lagi? Sembah pokok. Dia sembah juga pokok. Sembah. Itu macam saya kata buah tamar tadi. Bentuk. Sembah. Di sini ayat ini nak menyangkal dakwaan orang kafir. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. La ilaha illallah. Keempat, mengesahkan sifat hidup, hayat, hidup. La ilaha illahu wal hayyu. Mengesahkan sifat hayat yang hidup untuk Allah. Hidup untuk Allah dan hayat Allah itu sempurna. Nak mengesahkan sifat hayat ni, Allah itu hidup. Hidup sempurna. Allah itu hidup sempurna. Mana Allah tidak mati. Tidak didahului oleh Adam. Koma tu. Jadi Adam tu makna Adam tu tiada. Tidak didahului oleh Adam. Tidak didahului dan tidak berakhir dengan kosong. Tidak berakhir dengan kosong atau disifatkan dengan kekurangan dan kelemahan. Jadi Allah ini tak ada bagi dia sifat kekurangan dan kelemahan. Dia hidup sempurna, hidup selama-lamanya. Sebaliknya, hidup kita, kalau kita pula, kita makhluk ni berasal dari Adam. Kita ni berasal daripada tak ada. Berasal dari Adam dan akan berakhir yang diiringi dengan kekurangan serta kelemahan.
Mana kita akan berakhir dengan tiada. Maknanya kita makhluk ni akan mati yang diiringi dengan kekurangan serta kelemahan. Hakikatnya semua yang ada dalam kehidupan kita ini adalah tidak sempurna. Kita ni makhluk dia ni yang ada dalam kehidupan kita ni adalah tidak sempurna, dan sebab itu Allah menerangkan dengan apa tu? Ad-dunya. Dengan ad-dunya. Ad-dunya dunia lah kan? Ad-dunya, alif lam dal nun ya alif. Dengan itu, dengan sebab itu Allah menerangkan dengan ad-dunya. Dunia juga tengok nombor 85. Ad-dunya adna, ad-dunya adna, daripada perkataan adna, mengisyaratkan suatu yang rendah. Suatu yang rendah. Suatu yang kita kata suatu yang dekat. Dunia ni kan macam suatu yang rendah dan suatu yang sekejap saja, bukan lama. Dekat. Akhirat yang lama. Dunia lawan dia akhirat. Namun hayat Allah sempurna dari segala sudut. Hayat Allah sempurna dari segala sudut kerana dia telah berfirman Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Allah itu maha hidup. Okey, yang hidup, Al-Hayyu itu yang hidup. Di mana huruf zarrah al dalam bahasa Arab, alif lam itu pun kalau ada diletakkan pada sesuatu perkataan, dia ada makna dia. Dia buatkan duduk sesaja gitu. Ada makna dia. Tengok di sini. Adalah untuk istighraq. Kataan Arab dia alif sin ta, ghain, ra, alif, qaf. Siapa yang sempat tulislah. Alif lam itu dengan makna istighraq. Istighraq. Apa makna dia? Yang mengandungi semua maksud kualiti kesempurnaan hidup. Mengandungi semua maksud kualiti kesempurnaan hidup. Alif lam itu menunjukkan makna semua maksud kualiti kesempurnaan hidup. Itu makna istighraq. Mana dia merangkumi semua yang mengandungi kualiti kesempurnaan hidup. Itu makna istighraq. Dengan ada alif lam itu saja. Kalau tak ada alif lam, maka tak makna semualah. Tak istighraq lah. Tidak meliputi lah. Jadi ini meliputi, mengandungi semua maksud kualiti kesempurnaan hidup. Alif lam. Sebagaimana firman-Nya, tiada seorang pun yang benar-benar hidup melainkan Dia. Sesungguhnya inilah persoalannya kerana tiada yang layak dengan kesempurnaan hidup melainkan Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Jadi alif lam yang ada pada perkataan hayyu itu pun menunjukkan kepada makna sempurnanya hidup Allah. Macam kita tidak sempurna, kita akan mati. Allah sempurna. Mana dia mengandungi semua maksud kualiti kesempurnaan hidup. Itu yang ketiga, yang keempat. Yang kelima, mengesahkan sifat qayyumiyah. Qayyum tu, qayyum. Qayyum, eja saja qaf, ya, waw, mim, ya, ta marbutah. Qayyumiyah. Mengesahkan sifat qayyumiyah bagi Allah Azza wa Jalla kerana Dia telah berfirman Al-Qayyum. Jadi kita mengesahkan kehidupan yang sempurna bagi Allah dengan Allah berfirman Allahu la ilaha illa al-hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Ini pula Allah berfirman al-qayyum, mengesahkan sifat qayyumiyah. Apa makna sifat qayyumiyah? Itulah salah satu dari sifat Allah yang tersirat di dalam asma-Nya, yaitu al-qayyum. Sifat al-qayyum
Allah itu maha berdiri sendiri. Allah mengatur segala urusan makhluk dia. Allah yang mengatur. Itu yang kelima. Penerangan ini tidak dapat disifatkan kepada manusia. Tiada seorang manusia pun yang tegak sendiri. Tak ada. Dan tiada seorang pun dapat memelihara yang lain sepenuhnya. Tak ada. Tak ada bagi manusia sebagai tempat bergantung dan memberi rezeki. Kerana setiap manusia itu saling memerlukan satu sama lain. Kita perlukan pekerja dan mereka juga perlukan kita, pekerja perlukan kita perlukan wanita milik kita dan mereka pun memerlukan kita, wanita pun perlukan kita perlukan anak-anak, lelaki dan perempuan, maka mereka juga memerlukan kita. Tiada seorang pun yang dapat memelihara, menjaga, memberi rezeki dan menghidup dan penghidupan. Kalau manusia ni, kalau makhluk ni memang tak ada seorang pun yang dapat memelihara, menjaga, memberi rezeki dan penghidupan secara mutlak. Mana secara mutlak? Tak boleh. Bolehkah kita? Kalau nak kata tu, yang ayah dok pergi cari makan tu, dok kerja kuat-kuat, itu pun dengan izin Allah. Kalau Allah tak bagi, tak dapat juga. Itu makna tidak mutlak tu kita tu, tapi Allah secara mutlak. Dia yang memberi rezeki, dia yang melihara kita, dia yang menjaga, dia yang beri rezeki dan penghidupan secara mutlak. Allah, tapi kita tidak secara mutlak. Mungkin kata pengarang ini, saya dapat menjaga seorang tapi dalam pengertian yang terbatas. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Tentu tak sama. Untuk Allah yang lebih sempurna. Allah yang lebih sempurna. Okey. Itu Al-Qayyum. Kemudian ayat di atas mengandungi Asma'ullah Al-A'zam, nama-nama Allah yang agung ditegaskan di dalam firman-Nya Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagaimana saya sebut dulu, di dalam ayat kursi ini mengandungi Asma'ullah Al-A'zam. Apa yang dimaksudkan Asma'ullah Al-A'zam? Ialah dua ni, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang kita gunakan di dalam doa-doa kita. Ya Hayyu Ya Qayyum. Apa tu? Benda sambung. Kita doa itu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya sebelum tu ada? Ya Hayyu Ya Qayyum. Tak, Ya Hayyu Ya Qayyum. Doa yang benda ajar tu. Sebelum Ya Zal Jalal bukan ada benda lain. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bukan. Doa yang benda semua yang ajak kita hari tu. Macam mana lupa pula. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah, La ilaha illa anta, ahyi qalbi binuri hidayatik, Ya Arhamar Rahimin. Kan kita boleh guna ayat ni, doa ni yang saya sebut tadi untuk hidupkan hati kita tadi. Kan dalam Al-Hayyu tadi kan kita kata hendaklah kita hidupkan hati kita. Hidupkan hati kita dengan mengingat tentang berfikir tentang kebesaran dan kudrat Allah SWT. Ayat ni, doa ni boleh. Ya Hayyu Ya Qayyum. Tengok kita gunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Sedangkan Ya Hayyu Ya Qayyum adalah termasuk di dalam Asma'ullah Al-A'zam. Nama-nama Tuhan yang agung. Ini dua ni yang saya cerita dah dulu. Bagaimana Rasulullah dalam peperangan yang berdoa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu, dengan doa-doa untuk tentera yang sedang berperang di perang Badar tu. Karena dia doa sampailah dapat kemenangan dalam peperangan Badar.
menggunakan Asma'ullah Al-A'zam. Kalau ditanya nanti apa dia Asma'ullah Al-A'zam di dalam sini, Al-Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Contohnya di dalam kita semayang tahajud, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir la ilaha illa anta. Tengok, kita gunakan ya Hayyu. Dan kita Orang saya baju putih yang apa warna coklat ni. apa dia? Apa dia tu? Nak tanya kan apa? Ha? Ya Hayyu ya Qayyum kan? Kita hendaklah bila kita gunakan Hayyu ya Qayyum, kita percaya sepenuh hati bahawa Allah akan mendengar zikir kita, doa kita. Ya Hayyu ya Qayyum. Saya dah pesan kan, doa lah dengan apa, doa benda nak doa dengan Melayu ke apa, mulakan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Supaya doa kita ni mustajabkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita gunakan Asma'ullah Al-A'zam. Sebab kita guna nama-nama Allah yang agung. Asma'ullah Al-A'zam. Al-Hayyu Ya Qayyum. Tak, kalau kita bangun al-bahaya tahajud tu kan Musa dah. Kan kita bila kita tajuk, main Musa duduk baca tu aja. Yang masa kita sujud akhir tu kan. Sujud akhir tu kita baca apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu la ilaha illa anta. Ya. 40 kali Zah. Ya. 40 kali. Bacalah berapa kali yang kita larat. Tapi sekarang ni dah tak boleh nak sujud lagu tu, bongkok lagu tu je bacalah. Kita guna maknanya kalau kita faham di situ insya-Allah sebab kita gunakan Asma'ullah Al-A'zam dua ni, Allah akan mustajabkan doa kita. Allah terima doa. Yang tu Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu la ilaha illa anta. La ilaha 40 kali. Ya. Itu yang selalu duk baca. Yang selama ini kita tahu kita sebut Ya Hayyu Ya Qayyum, sedangkan di situ hikmah yang sangat besar yang mana Allah Nabi kita menyatakan menggunakan dua Ismullah Al-A'zam, dua nama Allah yang agung ini adalah menyebabkan Allah mustajabkan doa kita, menerima doa kita. Kita yakin, taklah yakin. Okey, lepas tu Al-Hayyu Ya Qayyum mengandungi Asma'ullahil A'zam. Mana dia nak kata dua tu. Al-Hayyu Al-Qayyum adalah mengandungi Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang agung ditegaskan dalam Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal dan berdiri sendiri dan tempat bergantung bagi segala sesuatu. Al-Qayyum mana yang hidup kekal, yang berdiri sendiri. Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan tempat bergantung segala sesuatu. Kita tidak bergantung kepada yang lain melainkan kepada Allah. Kedua-dua Asma'ul Husna itu, Al-Hayyu Al-Qayyum, disebutkan pada 3 tempat dalam Al-Quran. Ini pun satu maklumat baru juga. Karena kalau Al-Hayyu Al-Qayyum, kita hanya akan dapat dalam 3 tempat ini di dalam Al-Quran. Bila kita jumpa tu, kita hendaklah ingat, kita teruskan besok kita jumpa tu, ini dia ayat dia yang ada sebut Al-Hayyu Al-Qayyum di dalam 3 tempat. Pertama di dalam surah yang kita baca ni, dalam surah Baqarah ayat kursi ni, dalam surah Baqarah ayat 255, dan di dalam surah Taha, ada sebut di dalam surah Taha ayatnya, dalam surah Taha, dalam surah Ali Imran ayatnya ayat 2 ayat surah Ali Imran ayat 2, dalam ayat 2. Alif Lam Mim, dia ada sebut Alif Lam Mim
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dalam surah Ali Imran. Ketiga di dalam surah Thaha. Surah Thaha ayat 111. Surah Taha Ayat ayat 111. 111. Anatil wujuh lil hayyil qayyum. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Tiga tempat ni. Tiga tempat. Okay. Di sini kita boleh buat soalan. Ayat kursi, ayat surah dua, Ali lima, Imran, lima. ayat 2, surah Ayat Taha Imran, ayat 2. 111. Surah Taha 111. Hmm. Surah Baqarah tadilah kita ayat kursi tu. Surah Ali Imran dia mulakan dengan alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu teruslah. Satu Ada ayat 3 tempat dalam keseluruhan dalam Quran keseluruhan ada 3 Al-Quran. tempat. Ya? Ada 3 tempat 3 saja. tempat ni aja. Kita boleh ingat. InsyaAllah. InsyaAllah. Wa'anatil wujuh. Surah Taha tu. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Segala muka akan tunduk. Anatil wujuh. Wujuh tu daripada wajhun. Segala muka akan tunduk dalam keadaan hina kepada Allah. Nanti. Hari akhirat nanti. Lil hayyil qayyum itu kepada Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Okay. Kedua-dua Asmaul Husna disebut pada 3 tempat dalam Al-Quran, dalam 2 surah yang dipanggil Az-Zahrawain, itu surah Baqarah dan Ali Imran. Kita dapat tahu lagi bahwasanya surah Baqarah dengan Ali Imran ini disebut sebagai Az-Zahrawain. Al-Zahrawain. Kita tengok di bawah yang papan. Kalau kita kata Az-Zahrawain, Al-Baqarah dan Ali Imran. Ali Imran. Az-Zahrawain bentuk dan surah Taha. Zahra. Maknanya dia ni musanna lah ni. Zahra, Zahrun, Zahrawani, Zahrawaini. Musanna. 2 ayat ni, 2 Az-Zahrawain. Baqarah dan Ali Imran yang bercahaya. Makna Zahrawain ni 2 yang bercahaya, 2 ayat ni. Yang bercahaya terang. Bercahaya terang. Cahaya saja bercahaya terang. Zahra. Macam kita kata gelaran kepada Fatimah Az-Zahra. Makna bercahaya terang. Az-Zahrawain ni maknanya 2 yang bercahaya terang. 2 yang bercahaya terang. Itu Al-Baqarah dengan Ali Imran. Baqarah dengan Ali Imran. Yang bercahaya terang. Nabi bersabda, bacalah Al-Quran kerana pada hari kiamat ia akan datang memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Bacalah 2 surah yang terang. Surah ni Zahrawain lah, iaitu Baqarah dan Ali Imran, kerana pada hari kiamat keduanya akan datang seperti 2 awan atau 2 naungan atau 2 kawanan burung yang berbaris-baris memohon bagi yang membacanya. Kita yang baca ni. Kita ambillah ingatan juga. Kita bacalah Baqarah dan Ali Imran. Dia akan jadi naungan kepada kita. Bacalah surah Al-Baqarah kerana mengambil jalan padanya adalah rahmat dan mengabaikannya adalah sumber azab. Dan para tukang sihir tidak sanggup menghadapinya. Ni, surah Al-Baqarah ni kan. Itu yang kita digalakkan supaya membaca surah Baqarah. Kurang-kurangnya dia halau syaitan lah apa kan. Itu kita sebut tadi Dina. Dalam 89 tadi. Disebut dan dalam surah Taha. 89. Al-Baqarah 255. Surah yang kedua ayat 255. Dalam Ali Imran surah ketiga ayat kedua. Dalam surah Taha
Taha surah yang ke-20 ayat 100. Ayat wah ni tolong ni. Abu Umamah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi telah bersabda, nama Allah yang paling agung, itu maknanya Asmaullah Al-A'zam, terdapat pada 3 surah dalam Quran. Dalam surah Baqarah, surah Ali Imran dan surah Taha. Tadilah kita sebut tadi ya. Sampai di bawah tu. Semua mengenai 3 surah itulah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, At-Tabrani, semualah. Okey. Faham ah? Kita dapat faham di sini dalam 3 surah ada disebutkan tentang Asmaullah Al-A'zam Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita dah tahu ya. Surah Kursi itu 255, dalam surah Taha, di dalam surah Ali Imran itu ayat yang kedua, dan dalam surah Taha ayat 111. Ketujuh, kesempurnaan hayat Allah dan qayyumiyahnya. Al-Hayyu Al-Qayyum nak menerangkan kesempurnaan hayat Allah, iaitu Al-Hayyu, dan qayyumiyahnya Al-Qayyum, demikian rupa sehingga keduanya sedikit pun tidak ada kekurangan dan kelemahan. Tidak ada kekurangan dan kelemahan pada kedua sifat Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Buktinya ialah firman Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita pergi kepada ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang kedua, tidak mengalami mengantuk, sinatun. Bunda ambil bunda. Sinatun mengantuk. Allah tak mengalami mengantuk. Wala naum. Naum kita tahu dah, as-salatu khairum minan naum. Naum tu tidur. Allah tidak mengalami mengantuk dan tidur. Sinatun, sina, mengantuk. Barangkali kesempurnaan itu dianggap umum, memandangkan ia lebih utama atau lebih banyak, meskipun mungkin ia kurang dalam aspek tertentu. Namun penafian terhadap kesempurnaan memberi maksud bahawa kesempurnaan tersebut jauh dari segala kekurangan dan kelemahan dalam segala hal dan bersifat mutlak. Dalam pengertian ini, penafian tersebut dinyatakan di dalam firman-Nya. Allah menafikan inilah, dia tak ngantuk dan tak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kalau kita ada mengantuk, kita tidur lagi lah. Tidur sampai tak jaga-jaga ya. Bangun semayang malam ke apa ya. Okey, itu yang ke-7. Yang ke-8, mengakui as-sifat as-salbiyah. Mengakui sifat salbiyah bagi Allah kerana dia telah berfirman. Sifat salbiyah, mana sifat yang menafikan. Salbiyah ni kan sifat menafikan. Itulah menafikan lah ni. Allah tidak mengalami. Itu sifat salbiyah lah. Allah tak ngantuk, Allah tak tidur. Allah tak ngantuk, Allah tak tidur. Salbiyah, menafikan. Salbiyah, menafikan. Kerana dia telah berfirman, tidak mengalami. La ta'khudhuhu sinatun wala, dua tu. Huruf nafi itu, la tu huruf nafi. Jadi tidak mengalami mengantuk dan tidak. Ini dia mengakui tentang sifat as-salbiyah. Mana sifat salbiyah ni sifat yang tidak layaklah bagi Allah, sifat yang tidak layak bagi Allah. Kalau Allah mengantuk, kalau Allah tidur habis dia tinggal alam dia kan. Dia tinggal ni tak saat ni berlaga ni. Bumi dengan apa ni? Bintang-bintang yang lain kan berlaga semua. Sebab dia tidur. Kemudian wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu, dan Allah tidak merasa berat. Bunda ambil kata ya'udu, ingat ya'udu ni tidak merasa berat. Tak rasa berat. Allah ni dia tak rasa berat.
untuk memelihara kedua-duanya. Kedua-duanya apa? Iaitu langit dan bumi. Allah tak rasa berat. Allah, sifat as-salbiyah adalah sifat yang dinafikan, disangkal oleh Allah untuk dirinya. Memanglah Allah nafikan daripada diri dia. Allah tak tidur, Allah tak ngantuk, tak tidur. Dia nafikan untuk diri dia. Di sini juga la ya'uduhu, tidak merasa berat. Allah nafikan daripada diri dia. Dia tak rasa berat. As-salbiyah adalah sifat yang dinafikan, disangkal oleh Allah untuk dirinya, dan yang mengisyaratkan pengasahan kesempurnaan lawannya, dan mengisyaratkan pengesahan kesempurnaan. Mengatakan Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Mengisytiharkan pengesahan. Wala ya'udu, dan Allah itu tidak rasa berat. Mengisytiharkan Ringan bagi dia, ringan bagi dia. Salbiyah. Untuk menjaga langit. Tidak ada apa-apa bagi Allah. Salbiyah. La ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Salbiyah. Okey, faham? Mengakui bahawa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Buktinya ialah kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Ini ayat ni. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah meliputi kepunyaan Allah, apa-apa yang di langit dan yang di bumi. Lahu, baginya kepunyaannya, lahu tu baginya kepunyaannya, ma, apa-apa, fis samawati, yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Semua Allah punya. Semua Allah punya, nak menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Bukti kekuasaan Allah. Di ayat ni nak menyatakan bukti mengakui kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Okay? Kekuasaan itu khusus untuknya. Kekuasaan itu khusus untuknya sahaja, untuk Allah saja. Buktinya terdapat dalam ayat yang sama. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kekuasaan Allah itu khusus untuk Allah. Dalam ayat ni kita dapat dua lah. Maknanya kita satu mengakui kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan dalam ayat yang sama, kekuasaan itu khusus untuk Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Di mana predikat dalam segi nahwu lah, khabar, subjek predikat. Lahu, ini sebagai predikat, kepunyaannya telah mendahului subjek. Telah mendahului subjek nahwu, iaitu dalam nahwu, iaitu mubtada lah, yang merupakan kata nama penghubung bagi ma, apa-apa. Lahu ma, lahu tu dia jadi predikat. Predikat sepatutnya lepas subjek baru predikat, tapi ini predikat diawalkan dalam ayat duduk di awal. Ma tu subjek duduk di akhir, maknanya di akhir daripada predikat. Ini adalah rahsia dia. Sebab Allah nak menekankan. Allah nak menekankan apa? Nak menekankan bahawa dialah yang punya. Kepunyaannya lahu. Dialah yang punya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara kedua langit dan bumi. Dan kekuasaan itu khusus untuknya. Khusus. Nak menunjukkan kepada khusus. Lahu. Khusus untuk Allah. Baginya, bagi Allah. Jadi, kepunyaannya telah mendahului subjek. Ini subjek tu dalam nahwu dipanggil mubtada lah. Mubtada, khabar. Mubtada tu subjek, khabar tu predikat. Yang merupakan kata nama penghubung bagi ma. Ma itu kata penghubung. Apa-apa. Menurut cara ini, terdapat keterangan tata bahasa nahwu dan hasr. Hasr.
Hasad ro, kalau has di sini. Hasad ro, has mana khusus, terhad, khusus, terhad yang mengisyaratkan bahawa kepunyaannya, kepunyaan Allah semata-mata. Itu has tu. Mana? Semata-mata. Apa yang di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah. Mana nak mengkhususkan, nak menghadkan bahawasanya untuk Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Mengikut adanya, mengakui adanya langit dan bumi sebagaimana firman. Samawat wal ard. Mana mengakui adanya, ada langit dan bumi ada. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Langit-langit menunjukkan jumlah. Semuanya berjumlah 7 dan begitu juga dengan jumlah bumi sebagaimana terbukti dari dalil yang lain. Nota kaki 90. Tengok. Syekh Hafizahullah, Syekh ini telah membuat pernyataan di atas dalam keterangannya terhadap surah Al-Kahfi pada bulan Rabiul Awal 1419. Bukti dari Al-Quran dan dalam surah At-Talaq surah yang ke-65 ayat 12 dan dari sunnah seperti ijma' di atas hadis. Barang siapa merampas tanah milik orang lain tanpa hak, pada hari kiamat kelak lehernya akan dikalungkan dengan 7 lapisan bumi. Mana dia ambil apa ni? Ambil faham bahawa langit itu ada 7 lapis juga daripada hadis ni. Barang siapa rampas tanah milik orang lain tanpa hak, pada hari kiamat kelak lehernya akan dikalungkan dengan 7 lapis langit. Jadi dari hadis inilah mereka mengambil apa ni, faham bahawasanya langit dan bumi pun 7 lapis. Kerajaan. Sebelah lah. Sebelah suku. Nak berhenti ke mana? Sebelah suku lah. Tak ada panjang juga. Itulah kita Nak nak sambung lagi. berhenti kat mana? Berhenti kat lahu ma fis samawati wa ma fil ard kan? Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu. Bukan jumlah. Sebelah. Jumlah 7 dan begitu juga dengan jumlah bumi sebagaimana terbukti dalam dalil yang lain di dalam hadis tadi ni. 11 habis. Muka surat Akan datang 37 kita lah. pergi kepada 12. Akan datang 12. Okey. Boleh? Ya. Habis Sampai dekat 11 akan datang 12 Ini sampai 11 lah. sampai 11. Ini sampai 11. Okey. Okey. Dan kita akan baca sampai ni lah. Sampai habis penjelasan tentang apa ni lah. 31, 30, sampai 37. Sampai 3. 37 muka surat 89. Sampai bilangan 37, apa yang kita boleh faham daripada kursi ni iaitu yang ke-37 dalam muka surat 89. Kita akan baca sekat itulah nanti. Muka surat 89. Ya. Okey. Mungkin 2 kali lagi kan? 2 kali atau 3 kali lagi. 2 kali lah atau 3 kali lagi lah. Dia bila hujung ni dia lagi macam very deep detail lah. Latin parts lah. Betul. Macam tu lah. Dia tahu macam tu lah. Yang ni ni betul-betul nak faham tu kena betul-betul dengar. Tak boleh nak apa linger lah tu hear. Betul. Alhamdulillah. Macam Ustaz dah cakap tadi kan yang 9 kan. Untuk yang 9 kan dia gunakan perkataan lahu di depan ma tu. Kalau dia nak kata ma lahu fis sama boleh juga kan. Tapi dia nak menekankan dia punya Dia punya dia punya. Kalau nak buat ayat tu ma lahu fis sama boleh juga kan. boleh tapi Apa-apa kepunyaan dia tapi dia tidak dia tegaskan kepunyaan dia dulu. maknanya tentulah
Dia nak menekankan dari segitu. Dia tekan. Itulah. Benda ini subhanallah, tak tahu nak cakap. Very Kalau dulu ayat baca dia tu lafaz susah. je. Tak ada penghayatan. Sekarang ni dah ada Ah. penghayatan. Alhamdulillah. Yes. Itu sebab kalau kita kena betul, kita kena tengok macam mana tau. Macam Ustazah sebut tadi, sifat al-salbiyah dia tu kan. Sifat al-salbiyah tu. Sifat al-salbiyah dia tu apa? Apa? Sifat apa? Menafikan. Dia Bukan. menafikan. Dia mengisytiharkan dulu. Hmm. Tahu tak? Dia sifat dia tu. Itulah. Ini kita ambil tahu je lah juga ni kan. Ustazah kat ni. Kalau orang yang study betul-betul sifat-sifat Allah ni very detail lagi ni. Ya, ini pun kita dah ada kefahaman. Kita dah ada kefahaman sedikit. Betul tak? Apa ni Pak Izzah? Pak Izzah mencatat aja dulu tu, aku tengok perhati, dia catat. Daripada catat tu kefahaman tu yang sangat kefahaman tu yang sangat very deep to apa ni tau, to study tau. It's not that easy bukan. Kalau Ustaz dah cakap tu kan kadang tertulis, tapi bila duduk balik tengok balik baru tahu. Baru boleh dapat. Kena tafsir word by word huruf satu-satu huruf tu. Tak, kefahaman sebab sifat-sifat dia tu dah termaktub. Dalam ni kira dah termaktub yang kita tak boleh nak menafikan. Kita tak boleh menafikan. Dia yang boleh menafikan, mana yang boleh tak boleh. Kita tak boleh. Itu dah dia. Saya pun tengok, makin lama makin berat. Berat juga lah. Bila kita faham tu, kita boleh lah share dengan anak-anak, cucu kan. Ya. Mereka pun takkan tak baca ayat kursi. Mereka baca. Macam kita baca dulu laju je, langgap habis tu. Baca laju langgar je. Tapi tafsiran tu kan ni sangat bagus ni. Saya tu ni. Udah balik lah. Kalau baca boleh takut, boleh nangis dah. Kita ambil pun berapa lama juga kita berapa? It's almost bila kita mula gitu. Lama ya no. Lama macam. Kita start bulan 6, 16 bulan 6. Saya rasa 16 bulan 6. Bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. 3 bulan. 3 bulan lah, Masya Allah. 3 hingga 4 bulan. Setiap minggu. Ada seminggu saja yang Ustazah tak ada. Dan rekod. Macam Bonda kata tadi, dah boleh menangis dah sepatutnya. Dah boleh menangis. Dah menangis lah lepas ni lah. Tak, menangis bila kita ingat kita tak mengetahui sifat Allah tu kan. Menangislah kita. Sifat Allah. Bunda pun nak balik dah. Okey, Bunda ni nak balik dah. Masih nak balik dah. Dia orang kena kosongkan ni. Dia orang kena kosongkan. Dalam Isyrah ini. Dan dia orang nak cuci, nak apa. Ya, cuci. Yalah pasal 16 cuci kan. So 16 sambung dengan 17 lah, 2 hari ya Ustazah. Ya. Bunda balik sampai hari apa Bunda? Isnin. Balik sampai bila? Isnin ada lah. Isnin ada lah. Isnin ada. 2 hari Selamat Bunda, selamat jalan. Okay. Datang lagi. InsyaAllah. Okey. 12 kita sambung. InsyaAllah. Okey, Ustazah. Kita baca doa kan? Baca doa, belum doa lagi. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ambil Asma'ullahul Husna Al-Jalil. Al-Jalil dengan makna wahai zat yang maha agung. Allahumma ya Allah, ilahana ya Allah, antal jalilul ladzi tajlubul akbar min jamalika wa tarta'idul quluba min 'azamika wa jalalika. Tajallana bismikal jalil fala nara makhluqan illa wa qad sajada li 'azamatik
ولا نرى جمالا إلا مستمدا من جمالك وجملنا يا الله جملنا يا الله بالعافية وزينا بالتقوى وهب لنا من مهابتك يا جليل إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang maha agung, ya Allah, ya Jalil, ya Jalil, Engkau yang maha agung, ya Allah. Lebur setiap hati yang memandang kecantikan keindahan-Mu. Bergetar semua hati menyadari keagungan dan kebesaran wibawa-Mu, ya Allah. Peliharalah, perlihatkanlah kepada kami, ya Allah, rahsia nama-Mu Al-Jalil. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami rahsia nama-Mu Al-Jalil, sehingga kami tidak melihat suatu makhluk pun kecuali sujud di hadapan-Mu. Juga tidak memandang keindahan kecuali bersumber dari keindahan-Mu. Ya Allah, percantikkanlah kami dengan afiat dan perindahkanlah kami dengan takwa. Ya Allah, percantikkanlah kami dengan afiat dan perindahkanlah kami dengan takwa, serta anugerahi kami haibah dan wibawa yang bersumber darimu. Ya Allah, ya Jalil, ya Jalil, ya Jalil, wahai Zat yang maha agung. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.